Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam kuliah sebelum zuhur, di mana kita manfaatkan masa-masa yang kita ada lebih. Sebab apa kita ada lebih? Sebab kita tak makan masa siang. Okey. Jadi hari ini dalam masa lebih kurang 20 minit kita cuba dapatkan ilmu baru, kefahaman baru, kesedaran baru supaya kita bertindak untuk memperbaiki ataupun mengelakkan masalah-masalah di masa akan datang. Jadi, apakah topik kita hari ini? Okey, topik kita adalah tentang hibah yang selalu ejen takaful cakap. Kadang-kadang ramai orang datang jumpa saya. Apa tu? Sebab bila saya cerita tentang hibah, dia berbeza dengan apa yang dia dengar daripada perunding-perunding takaful. Sebenarnya sama je. Hasratnya adalah untuk memperkokohkan kematian. Kan? Tetapi untuk kita nak ambil ubat, itu hibah takaful tu salah satu ubat lah. Kita kena faham. Jadi hari ini saya akan cuba mengupas sedikit untuk tuan-tuan faham apakah takaful hibah itu. Itu salah satu ubat. Bagaimana nak gunakan, untuk apa, bila kita nak gunakan takaful hibah. Seperti biasa, sebelum kita bergerak, kita berpantun dahulu. Okey, apa pantun kita hari ini? Hari ini hari ke-15. Okey. Muafakat berkualiti, manfaat berpanjangan. Kerap gagal akibat kesombongan. Bayaran dibuat tanda pelantikan. Berdasarkan kerja, bukan penilaian. Ini dalam sikit maknanya. Okey. Pertama, kita tahu muafakat yang berkualiti selalunya terhasil daripada adanya orang tengah, orang ketiga sebagai moderator. Kenapa kita nak muafakat kualiti? Supaya manfaat harta pusaka itu dapat berpanjangan. Tetapi malangnya, berdasarkan pengalaman-pengalaman saya, banyak usaha-usaha untuk mendapat muafakat berkualiti ini terganggu, gagal disebabkan ada orang-orang yang sombong. Sama ada dia pertahankan hak dia, ataupun dia tak menerima pandangan orang lain, dia rasa dia saja betul, ataupun dia rasa dia lebih besar yang memerlukan orang lain ikut cakap dia. Jadi akibat itulah yang tak muafakat tidak tercapai. Ataupun kadang-kadang dia rasa kami datang cuba bantu, kami dah ada banyak pengalaman, tapi pada dia lagi pandai. Itu yang kadang gagal mencapai muafakat yang baik. Okey, cerita tentang kaedah berurusan dengan mal pusaka memang perlukan ada bayaran. Saya dah terangkan dalam video sebelum ini, di mana itu untuk memkefal, untuk membenarkan kami menerima dokumen, melihat maklumat dan membuat analisa. Dan seterusnya meletakkan kos yang dikenakan. Dan bagaimana kita menggunakan kos? Berdasarkan kerja, bukan berdasarkan penilaian. Contoh, tuan-tuan nak buat wasiat hibah dengan kami tak ikut peratus nilai harta. Kami ikut berapakah harta yang nak dihibahkan, apa penerima hibahnya, ada tak surat ikatan amanahnya, sebagainya, apa skop-skop kerja, itulah yang kita sediakan. Begitu juga bila dah meninggal besok, walaupun banyak pihak apabila menguruskan pusaka, dia ikut ad valorem, peratus nilai harta. Kami tidak. Biasalah kami akan buka file RM500, kita kaji, dan pun kami akan buat sebuah harga berdasarkan skop kerja. Kalau dah lama banyak gaduh-gaduh nak cari waris sebagainya, nak cari harta sebagainya, ataupun nak dapatkan muafakat payah, adalah mahal sikit. Tetapi tidak ikut peratus nilai harta. Tak adalah sebabkan hartanya berjuta-juta, walaupun mudah, kami ikut persentage memang dapat banyak. Tetapi itu bukan cara kami berdasarkan skop kerja dan bukan berdasarkan penilaian harta tersebut. Okey, harap dengan pantun ini tuan-tuan dan puan-puan faham cara berurusan dengan mal pusaka. Sangat penting, kami ada moderator yang boleh membantu mencapai muafakat yang cantik. Bila nak capai muafakat, jangan sombong-sombong, berlapang dada. Okey. Dan kemudian bila rasa perlu nak buat, mulakan dengan sekurang-kurangnya membayar wang pendahuluan untuk buka file, untuk membenarkan kami menerima dokumen dan juga maklumat-maklumat peribadi yang boleh kita gunakan untuk
membuat skop kerja dan juga sebut harga. Okey, faham ya? Kalau tak faham, senang je. Kalau dah jadi ahli, nampak butang Aida tu, tekan, tanyalah apa-apa, insyaAllah kami akan jawab. Okey, kita pergi ke topik kita hari ni. Apakah yang selalu ejen duk cakap tu? Apa sebenarnya? Sebenarnya apa yang disebutkan hibah, dia terbalik tu. Dia sebenarnya adalah skim takaful hayat yang berakadkan hibah. Tapi selalunya ayat takaful tu hilang, hibah saja. Sebabnya hibah takaful. Okey. Ataupun yang besarnya sebenarnya takaful. Skim takaful hayat ada dua. Satu, berakadkan penama. Contohnya kalau meninggal dunia, ada seorang akan jadi penama. Duit pampasan itu keseluruhannya akan jadi pusaka. Boleh guna untuk bayar hutang, boleh guna untuk bagi-bagi kepada waris, boleh guna untuk melangsaikan wasiat. Ya. Okey, dan juga untuk digunakan untuk kos berkaitan dengan urus pusaka. Okey. Ada satu lagi, boleh ambil polisi takaful hayat tetapi berakadkan hibah. Maksudnya pampasan itu telah dihasratkan untuk dibagi betul-betul kepada orang. Mutlak. Dia tak boleh share dengan siapa. Dan apabila itu berlaku, ia juga bukan dikira sebagai pusaka. Ya. Ada sebab-sebabnya dan ada situasi yang buat hibah takaful itu bagus. Tapi ada takaful hayat memang bagus. Tapi yang kita kena tahu ialah ketika mana kita nak buat akad penama, ketika mana kita nak buat akad hibah. Itu yang semua orang kena faham ya. Okey. Pertama, okey, ini adalah hibah sebenarnya polisi takaful hayat yang berakadkan hibah. Dan ia merupakan satu instrumen pewarisan yang bagus. Untuk apa? Untuk memastikan kalau meninggal dunia adalah satu hadiah tunai yang akan diberi kepada seorang yang kita sayang. Yang mana hadiah tunai itu tak perlu dikongsi dengan siapa, memang kita nak bagi. Kita buat masa hidup. Kalau kita lupa nak buat penama, kalau kita mati, pampasan itu menjadi pusaka. Okey. Jadi kita masa hidup kita tahu aku dah nak ambil polisi ini, dan kalau meninggal nanti aku dah akadkan siap. Pampasan ini adalah hadiah untuk dia. Okey. Jadi dia ada banyak manfaatnya. Okey, salah satunya adalah ia adalah takaful hayat, yang mana bila kita faham takaful hayat, kalau kita mati, tiba-tiba ada banyaklah tunai yang muncul sebagai salah satu harta kita. Tapi yang pentingnya kita tahu ia adalah untuk kegunaan meneruskan kehidupan untuk waris-waris. Dan satu lagi, ianya sampai kepada waris itu tanpa melalui proses urus pusaka, tak perlu dapatkan surat kuasa. Jadi contohnya kalau kita ada takaful hayat, kita buat penama, okey, bila meninggal dunia, sampai kepada orang yang kita hibahkan itu. Tidak perlu sign apa-apa, sampai pada dia dan dia punya. Sebab kita dah akad hibah. Okey, tak perlulah yang penerima itu untuk mengagih-agihkan kepada orang lain. Memang dia punya. Untuk apa? Untuk dia teruskan hidup, untuk dia contohnya ada harta-harta yang nak bagi pada dia tapi ada sikit balance, dia kena bayar. Itu gunanya takaful hibah, ya. Tapi yang penting apabila kita nak buat takaful hibah ni, takaful hayat, seperti kita tahu, perlukan pembayaran bulanan. Pastikan kita sentiasa bayar bulanan supaya polisi itu tidak mati. So polisi itu tetap hidup. Barulah apabila kita meninggal dunia, pampasan itu sampai kepada orang yang kita nak bagi. Itu penting ya. Okey. Satu salah faham yang selalu dibuat tentang hibah adalah hibah ni untuk menyelesaikan hutang. Okey, sebenarnya tak semua hutang ya. Dia hibah ini kalau kita dah bagi pada seorang, contohnya suami hibah kepada isteri, dapat pada isteri. Si isteri boleh gunakan duit itu, contoh ada kereta nama arwah ni ada baki belum langsai. Jadi kereta tu memang dia dah ambil. Jadi dia boleh gunakan duit itu untuk langsaikan kereta tu, boleh keluarkan daripada finance, tukar pada nama dia. Kalau masih lagi berhutang, payah kena buat refinance dan sebagainya. Itu dia boleh guna untuk pakai. Sama juga kalau contohnya rumah
memang pada dasarnya rumah dia dah hibahkan kepada isteri. Tetapi dalam pemindahan milik kepada isteri rumah tersebut, okey, adalah contoh MRTE yang tak cukup sebab dia masa bayar tu tak bayar ikut bulan yang betul, jadi adalah lebihan ataupun kekurangan MRTA perlu dibayar, dan juga ada kos-kos lain. Si isteri tadi boleh gunakan duit tadi untuk membayar. Okey, begitu juga kalau contohnya hibah kepada anak. Okey, hibah dokumen anak angkat. Lepas tu anak angkat tak dapat, tetapi anak angkat tu untuk menerima rumah tadi, walaupun contohnya rumah tu dah ada MRT cukup, ada stamp duty yang perlu dibayar. Jadi itu kalau contohnya kita hibah pada anak angkat dapat duit tu, dia boleh bayar. Okey, selalu juga diceritakan oleh penerima takaful, kita perlu ambil hibah ni supaya kalau harta itu direbut oleh waris-waris lain, contohnya orang yang tak ada anak, mana warisnya juga ada adik tuntut hak daripada rumah tu, gunakan duit hibah tadi tebus. Memang boleh, tetapi itu adalah satu kaedah yang mahal. Okey, ada beberapa cara lagi sebenarnya. Kalau kita ada rumah, sebenarnya kita boleh buat dokumentasi specifically untuk rumah tu. Ada hibah mutlak, ada hibah amanah, ada hibah deklarasi hibah tertangguh. Jadi apabila kita buat sebegitu, rumah itu dah terkeluar pada pusaka. Jadi tak perlulah, contoh kita ada rumah bernilai 1 juta, okey, yang mana kita tahu hak adik-beradik ada contohnya 30%, okey, ataupun contohnya 40%. Kita perlu menyediakan hibah takaful 400,000 pada isteri kita, supaya kalau mati nanti isteri kita boleh gunakan 400,000 untuk tebus dengan adik-beradik kita. Nak maintain satu polisi takaful hayat 400,000, kalau kita contohnya dah tua, mahal juga. Kalau kita berpendapatan tinggi tak apa. Jadi sebenarnya kalau kita dah buat dokumentasi hibah, sama ada hibah mutlak, hibah amanah ataupun private trust ataupun deklarasi hibah, tak perlu untuk menembus 400,000 tersebut. Jadi kalau kita beli hibah pun 400,000 pada isteri dapat. Tak perlu gunakan 400,000 untuk menembus hak waris-waris, ya. Jadi itu kena ingat, sebab hibah ni memang kita dah hadiah kepada orang yang kita nak terima. Tak kisahlah anak angkat ke, isteri ke, anak sulung ke, anak bongsu ke. Okey, dan dia dapat, dia boleh gunakan untuk menyara kehidupan dia. Okey, dia boleh gunakan untuk membayar baki hutang untuk harta-harta yang dia nak ambil. Satu lagi hutang yang boleh digunakan untuk hibah ni adalah hutang si mati kepada nafkah. Contoh pada suami, kalau meninggal, si isteri boleh menuntut nafkah sepanjang edah 4 bulan 10 hari. Jadi kalau contoh dia meninggal, kurang-kurangnya hibah itu seolah macam melunaskan hutang sara hidup sepanjang edah. Jadi tak adalah nak ambil duit lain tuntut untuk bagi. Dah memang dah bagi siap-siap. Okey, kalau contohnya dia bagi 2,000 sebulan, at least anda dah selesai dah 9,000 sebagai nafkah sepanjang edah. Jadi itu betul melangsaikan hutang edah, ataupun melangsaikan hutang yang memang kita nak bagi kereta tu, tapi dia ada berbaki, dia bayar. Tetapi hibah ini tidak boleh dipaksa orang yang menerima hibah tu untuk membayar hutang LHDN kita, gunakan duit tu untuk membayar hutang kredit kad kita, ataupun hutang yang hutang dengan syarikat dan sebagainya. Itu tidak. Kalau kita nak sediakan duit untuk membayar hutang, kita ambil takaful berakadkan penama. Dan penama itu boleh jadi isteri kita, tapi dia dapat tu sebagai pusaka, sebab pusaka kita dahulukan hutang sebelum sampai kepada waris. Tak kisahlah adik-beradik dia tuntut, bang, saya dapat 400,000 ni duit pampasan takaful hayat arwah abang, tetapi arwah juga ada berhutang 300,000 dengan LHDN. Saya nak gunakan itu, bayar dulu ke LHDN. Yang baki 100 barulah kita bagi-bagi ke parai. Itu caranya. Jadi sangat-sangat penting untuk kita faham. Memang takaful hayat pada dasarnya adalah satu instrumen yang sangat cantik, yang sangat digalakkan sebagai satu komponen mengukuhkan perancangan pewarisan kita. Tetapi dia ada dua aspek.
Satu aspek berakadkan penama, di mana apabila kita meninggal dunia, pampasan itu sampai kepada penama, dan penama itu hanyalah pentadbir, dan duit itu boleh digunakan untuk membayar hutang, untuk melunaskan wasiat kita, untuk kos urus pusaka, dan juga bakinya bolehlah dibagi-bagi kepada waris. Tak kisahlah sama rata ke, ikut faraid ke, ataupun ikut mufakat macam mana pun. Itu takaful ayat berakadkan penama. Tetapi kalau kita rasa ada orang-orang di kalangan waris kita ataupun bukan waris kita yang kita nak hadiahkan dengan pampasan takaful kita, maka kita ambillah polisi, pastikan kita boleh bayar sepanjang sampai kita mati. Dan kita faham, bila kita hibah, tujuan kita adalah apabila kita meninggal dunia, dia dapat duit tu. Duit tu contohnya kalau pada isteri, untuk dia dapat teruskan kehidupan. Kadang-kadang macam ni, dia ada dua isteri. Isteri pertama dah okey dah, ada rumah EPF bernama dia, tapi dia ada baru kahwin baru. Dia takut kalau mati, kesian isteri kedua. Jadi dia buatlah satu hibah supaya bila meninggal dunia, kawan isteri tu dapatlah 400,000 selepuk. Tak salah, dia boleh gunakan duit tu untuk teruskan kehidupan. Jangan kita paksa dia, dah terima duit tu, tolong bayarkan kita punya hutang, tak boleh. Jadi kita betul-betul nak hadiah pampasan itu. Jadi duit pampasan hibah tadi, macam saya kata tadi, boleh digunakan sebagai membayar hutang, nafkah, edah. Boleh digunakan untuk yang penerima hibah tu teruskan kehidupan. Boleh digunakan untuk melangsaikan harta-harta yang dia nak warisi. Okey. Tetapi sebelum-belum janganlah gunakan hibah itu untuk menembus harta pusaka. Contohnya kalau rumah tu sebab tak ada anak, dan waris-waris ada adik-beradik dan isteri punya hak hanyalah 1/4 sebab tak ada anak. Okey. Maka kalau rumah tu 100 juta, kita kena sediakan 750,000 untuk nak tebus adik-beradik kita, sebab adik-beradik kita nak juga hak kita, kan? Ada cara lain, ya. Boleh berhubungi dengan kami boleh ceritakan apakah kaedah-kaedah yang lebih sesuai daripada kita membayar satu polisi yang besar yang mungkin di luar kemampuan kita, sebab kita nak memastikan isteri kita ada duit untuk menebus. Ada cara lain. Tetapi hibah tu bagus, hibah takaful bagus, hibah penama tu bagus, tetapi kita kena tahu ketika mana kita gunakan, dan kita faham sebab apa kita ambil, sebab apa kita akadkan hibah, sebab apa kita akadkan penama, ya. Faham, ya? Okey, secara ringkasnya bila kita perlu buat hibah, bila kita memang nak betul-betul nak bagi tunai kepada seseorang, okey, dan kita juga mampu untuk membayar sumbangan setiap bulan, dan polisi itu tetap boleh berjalan. Okey. Dan penerima boleh guna untuk kesinambungan hidup. Boleh untuk kesinambungan hidup. Lepas tu penerima boleh guna untuk kos pindah milik harta-harta yang lain yang diterima. Contohnya dia dapat kereta, tapi nak kereta dah baki, dia kena bayar. Ataupun dia nak pindah milik, adalah adanya lawyer fee dan sebagainya untuk pindah milik. Itu dia boleh bayar. Penerima boleh guna untuk tebus harta pusaka, tapi kita tak galakkan dah. Sebab ada banyak cara lain yang kita boleh buat daripada menggunakan wang yang banyak untuk menebus harta pusaka, terutama sekali kalau kadar faraidnya amat jauh, ya. Contohnya isteri hanya ada 1/4, nak tebus 3/4. Okey. Ada cara lain. Bukanlah hibah takaful bukanlah instrumen terbaik untuk menebus hak pusaka. Okey. Dan satu lagi lah, selain pada takaful hibah, kita ada harta-harta lain yang boleh sampai kepada waris. Kita ada harta-harta lain juga untuk membayar hutang. Jangan kita harapkan kita dah beli satu polisi, memanglah kita hibah pada isteri, kita harap duit itulah juga nak gunakan untuk membayar hutang kita. Salah, ya. Okey. Penting, sangat penting. Hibah takaful bukan untuk membayar hutang kita apabila kita mati. Ia hanya boleh membayar hutang kita terhadap nafkah sepanjang edah, baki hutang-hutang kereta, rumah yang berbaki yang waris kita kena bayar untuk dapatkan harta itu.
Itu boleh, tapi tak boleh gunakan untuk bayar hutang kredikan, bayar hutang LHDN, hutang apa sajalah. Jadi tak boleh. Kalau nak buatlah takaful hayat berpenama, ataupun memang kita ada duit beratus-ratus ribu dalam KBSP, dalam tabung haji, dalam itu boleh gunakan untuk membayar hutang. Okey, faham ya? Kalau tak faham, jadi ahli, lepas tu nampak Aida, tekan saya tak faham hibah takaful tu apa. Ataupun kalau tak faham, dapatkan kita punya ebook panduan proses lengkap. Di dalam itu ada satu video berdurasi 50 minit cerita tentang 6 jenis hibah. Nanti kita akan bezakan ada 6 jenis hibah. Salah satu adalah hibah takaful. Okey, jadi saya selalu ulang-ulang setiap video adalah sangat penting tuan-tuan menjadi ahli pusaka online, sebab ada 7 manfaat. Ada aplikasi pengiraan faraid, ada aplikasi untuk mendraft dokumen pewarisan, ada aplikasi untuk memulakan proses urus pusaka ahli keluarga. Ia merupakan gerbang ilmu pewarisan, ada video, ada nota digital sebagainya. Ia juga laluan mudah untuk mendapatkan bantuan khidmat nasihat percuma. Kita juga beri laman web untuk kita kongsi dan ajak kawan-kawan lain untuk dapat ilmu, dapat kesedaran dan buat tindakan, ya. Dan kalau kita rajin kita buat, insya-Allah ada orang yang terkesan dan mengambil solusi berbayar, dan kita juga akan kasih sedikit imbuhan kepada tuan-tuan dan puan sebagai insentif referral. Okey, buatlah. Jadi itulah yang kita cuba buat supaya lebih ramai faham, lebih ramai tahu, lebih ramai terkesan, dan lebih ramai mengambil tindakan. Sebab kadar masyarakat kita yang faham, yang telah pun menyediakan perancangan pewarisan yang lengkap masih lagi rendah. Itulah sebabnya masih banyak lagi masalah pusaka, masih banyak lagi pergaduhan sebab pusaka, masih banyak lagi pusaka yang tidak selesai, berbilion-bilion harta beku. Okey, banyak kereta tersadai, dan juga ramai juga di kalangan umat Islam berdosa disebabkan termakan harta batil, antara sedar ataupun tidak sedar. Okey, cukup untuk hari ini tentang hibah takaful. Apakah topik kita besok? Sebelum solat Jumaat besok, cerita tentang nasib malang ibu baru. Sebab apa? Ayahku kahwin lagi. Okey, ini banyak kisah-kisah benar. Macam sekarang ni banyak cerita-cerita sondol menyundul. Saya tak nak gunakan perkataan itu, tapi pada saya, setiap lelaki kalau dia rasa mampu, dia boleh kahwin lebih daripada satu. Okey, tetapi kalau kahwin lebih daripada satu pun, pastikan perancangan lengkap dan mantap untuk memastikan tidak ada sesiapa pun di kalangan isteri-isteri dan anak-anak isteri pertama, isteri kedua, ketiga, keempat akan mudarat. Jadi untuk itu kita jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.